Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Syahril, atau nama penuh saya Syahril Osman. Saya merupakan pengasas kepada Syahril Education. Saya merupakan seorang bekas guru. Saya pernah mengajar selama 22 tahun di sekolah-sekolah kerajaan, sekolah swasta dan sekolah-sekolah antarabangsa. Kini saya telah menceburkan diri dalam bidang perniagaan dan saya baru saja menceburkan diri dalam bidang perniagaan buku dengan menjadi seorang usahawan buku. Saya merupakan seorang penulis buku-buku RGCSE Malay. Saya telah menulis sebanyak 116 buah buku sejak tahun 2017 lagi. Dan pada tahun ini, saya telah menghasilkan 30 buah buku lagi untuk kegunaan para pelajar sekolah-sekolah kerajaan, sekolah kebangsaan, jenis kebangsaan Cina dan Tamil. Okey, baiklah, pada kali ini saya ingin review satu buku saya, salah satu daripada buku saya, iaitu buku Malay IGCSE Malay Writing. Okey, ini merupakan buku edisi kedua yang saya tulis dan buku edisi pertama telah pun tamat tempoh selama iaitu 3 tahun yang lalu. Dan buku ini sebenarnya buku karangan, buku latihan, buku aktiviti penulisan karangan. Dalam buku ini, saya hasilkan teknik atau cara menulis karangan dengan cara yang lebih berkesan, bersistematik, supaya para pelajar tidak dibebani dengan kesusahan, kesukaran, kepayahan menulis esei atau karangan. So, jadi ada berperingkat-peringkat cara-cara menulis karangan dalam buku latihan aktiviti ini. Saya menulis buku ini kerana saya melihat keperluan yang perlu oleh dalam kalangan para pelajar dan mereka tak boleh diberikan soalan bulat-bulat untuk terus buat jawapan. Jika diberikan rangka karangan sekalipun, mereka tidak akan dapat menulis karangan yang sangat-sangat baik, sangat lengkap dan sempurna. Tapi saya tidak nafikan jugalah ada dalam kalangan pelajar yang mampu menulis karangan dengan baik. Tetapi saya melihat saya menulis ini untuk membantu para pelajar yang kurang berkemahiran menulis karangan supaya mereka dapat bersaing bersama rakan yang berjaya mampu menulis karangan dengan baik untuk diri mereka apabila mereka menduduki peperiksaan ataupun ujian bahasa Melayu mereka nanti. Baiklah, pada hari ini saya ingin berkongsikan tentang pengalaman saya mengajar, iaitu tentang kepentingan kerja rumah. Sebenarnya kerja rumah ni memainkan peranan yang sangat penting, terutama sekali kepada para pelajar, kerana sebagai seorang pelajar adalah menjadi tanggungjawab mereka untuk memenuhkan masa mereka untuk belajar, membuat ulang kaji, membuat kerja rumah pada masa-masa yang terluang bagi diri mereka. Jadi, seperti yang pernah saya lalui pengalaman saya selama 20 tahun lebih mengajar di sekolah antarabangsa terutamanya. Okey, saya ingin mengambil satu contoh di sini, iaitu saya pernah mengajar di sekolah, saya ambil 2, 3 contoh saja, iaitu sekolah antarabangsa yang pernah saya mengajar, iaitu di sekolah antarabangsa Asia Pasifik di Subang, dan juga sekolah antarabangsa TNB, TNB International School di Setia Alam. Kedua-duanya di Selangor. Okey, di sekolah-sekolah ini saya sangat-sangat puji dari segi kerja rumah yang disediakan. Pihak pentadbir telah menyediakan jadual kerja rumah yang sangat-sangat efektif dan bersistematik kepada setiap pelajar mereka, di mana setiap pelajar mesti membuat kerja rumah seminggu 2 subjek. Maksudnya 2 subjek 2 kali bagi satu subjek, satu-satu mata pelajaran. Okey, maksudnya contoh dalam satu minggu tu, ada 2 kali latihan bahasa Melayu, kerja rumah bahasa Melayu. Dalam satu minggu tu juga ada 2 kali kerja rumah bahasa Inggeris, sains, matematik dan subjek-subjek mata pelajaran yang lain. Okey, sebenarnya setiap pelajar perlu didisiplinkan diri mereka bukan sahaja untuk mempunyai jadual pelajaran, jadual belajar, jadual waktu di sekolah, tetapi juga para pelajar ini perlu ada jadual kerja rumah seperti yang praktikan oleh sekolah-sekolah antarabangsa yang saya mengajar. Okey, sebenarnya para pelajar haruslah menerima hakikat bahawa selepas tamat sekolah, mereka mesti membuat kerja rumah. Mesti membuat kerja rumah tak kira apa mata pelajaran sekalipun. Dan bukan tak ada masa untuk mereka bersama keluarga ataupun untuk bermain pada waktu petang. Tetapi sebenarnya banyak masa para pelajar ni perlu diisi dengan aktiviti yang berfaedah yang tidak membazirkan waktu, tidak membazirkan masa mereka untuk
kebaikan diri mereka sendiri. So maksudnya masa itu sangat penting. Contohnya kalau dalam sehari mereka tak buat kerja rumah, betapa ruginya masa yang berlalu begitu saja, ataupun bermain berlebihan masa, tidur berlebihan masa, ataupun bermain permainan video berlebihan masa, ataupun bersama kawan-kawan dengan, masa yang berlebihan. Ini adalah satu kerugian, bagi seorang pelajar itu sendiri. Kerana setiap masa para pelajar itu sangat-sangat berharga, sangat-sangat bernilai, apatah lagi di usia muda. Mereka perlu menimba seberapa banyak ilmu dan seberapa kerap ilmu supaya, diri mereka sendiri, menjadi seorang pelajar yang mempunyai pelbagai pengetahuan, kemahiran yang, banyak, kemahiran yang ini perlu dimiliki oleh para pelajar sejak di usia muda mereka lagi. Jadi, berbalik kepada buku, yang ingin saya review atau memberi sikit ulasan ini, buku ini sebenarnya, sangat-sangat membantu para pelajar dari segi, cara kemahiran, untuk menulis, karangan dengan lebih baik. Dan, buku ini juga mesra pelajar di mana para pelajar eee, akan dipandu bagaimana cara memulakan penulisan karangan, kemudian, diikuti dengan, karangan-karangan yang, bermula daripada karangan yang lebih pendek sehinggalah menulis karangan yang lebih panjang sedikit. Sebenarnya untuk, menulis karangan, dengan, baik dan para pelajar perlulah mempraktikkannya. Kalau boleh praktikkan, seberapa kerap yang boleh. Dan kepada guru-guru juga guru-guru bahasa Melayu, kerapkanlah memberi latihan karangan kepada para pelajar dan bukan sahaja, dan juga sama ada kerja kelas ataupun kerja rumah. Dan pastikan, kepada guru-guru bahasa Melayu khususnya, buatlah satu persediaan ataupun persiapan yang lebih-lebih awal untuk menyediakan tajuk-tajuk karangan, menyediakan rangka-rangka karangan, jika mereka mahu mengajar bahasa Melayu dengan lebih berkesan. Dan, kepada guru-guru bahasa Melayu, mereka boleh menggunakan buku saya ini sebab buku ini sudah pun dilengkapi dengan soalan dan, rangka jawapan ataupun teknik cara menjawab dan ini sangat-sangat memudahkan para pelajar untuk, membuat latihan sama ada latihan di dalam kelas ataupun di latihan kerja rumah. Jadi itu saja sedikit perkongsian daripada saya. Semoga, perkongsian yang tidak seberapa ini dapat memberikan sedikit, tips, manfaat. Tips-tips ini dapat memberikan sedikit manfaat kepada para pelajar, kepada guru-guru supaya dapat menjadi seorang guru bahasa Melayu yang lebih baik dan dapat memberikan, nilai tambah kepada, kredibiliti, dan dedikasi guru-guru tersebut. Sekian saja perkongsian daripada saya. Sila ikuti video-video saya yang lalu dan ikutilah video-video saya yang akan datang. Semoga video-video saya dapat memberikan sedikit manfaat kepada guru-guru untuk menjadi seorang guru bahasa Melayu yang lebih baik. Sedikit, perkongsian ini dapat memberikan manfaat yang besar kepada guru-guru diharapkan. Itu sekian sahaja daripada saya, Syahril Osman, pengasas Syahril Education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.